A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua para penonton dan para pendengar live cerita seram Malam Mistik Profile. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama pada malam ini adalah mengenai tragedi Lagun Kuala Semerak. Dikatakan mangsa lemas masuk ICU, nampak entiti tarik sepupu sebelum ditemui meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Jom kita layan. Lagun Kuala Semerak. Ya, sudah lama orang bercakap mengenainya. Terletak di Pasir Putih, Kelantan. Lagun ini menjadi tumpuan khususnya buat orang luar yang berkunjung ke jajahan itu untuk berkelah. Tidak dinafikan tentang airnya mendamaikan jiwa. Tempat dia memang best lah. Maka tidak hairanlah setiap hujung minggu kawasan ni sering dikunjungi ramai. Di sebalik keindahan tu, orang Pasir Putih kebanyakannya tak berani untuk mandi-manda di situ. Kenapa? Okey. Di sini dikatakan bukannya apa, sudah banyak kejadian yang tak diingini berlaku, yang kebanyakannya melibatkan kehilangan nyawa. Dikatakan orang yang tak biasa di lagun berkenaan apabila mandi, mereka tak sedar sedikit demi sedikit akan berada di tengah dan seterusnya terjelus di kawasan dalam. Seterusnya lemas. Begitulah yang terjadi buat Nabila Muhammad Azmi apabila percutian indahnya bersama keluarga mencatatkan memori duka. Tragedi buruk menimpa Nabila apabila sepupunya meninggal dunia akibat lemas di teluk berkenaan ketika mereka asyik mencari siput laut di kawasan tu. Masya Allah. Mengimbau kejadian pada September 2011, Nabila yang ketika tu berusia 15 tahun memberitahu pada awalnya mereka ni seronok bermandi-manda serta mencari siput sebelum tiba-tiba tempat mereka mandi mengalami pasir jerlus dan dinaiki air sehingga menenggelamkan sepupunya, iaitu Nik Nur Fatin Izzati, Nik Muhammad Nur. Allahu Akbar. Bukan saja Nik Nur Fatin, dalam kejadian kira-kira 3:30 petang tu, ia turut meragut nyawa seorang lagi kanak-kanak, iaitu Nik Nur Hidayah Nikman, yang berada di tempat yang sama. Air di tempat kami mandi tak dalam sebenarnya, hanya paras lutut jika kami berdiri. Namun secara tiba-tiba pasir jelus dan menyebabkan air naik membuatkan kami tenggelam. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Saya cuba memegang kedua-dua tangan sepupu untuk menyelamatkan, namun saya terpaksa melepaskan sebelah tangan bagi meminta tolong sebelum terlepas sebelah lagi tangannya sehingga melihat dia tenggelam. Imbaunya. Kisah seram di Lagun Kuala Semerak ni bukanlah perkara baru, malah cukup terkenal dengan kisah misteri di sebalik keindahan alam semula jadinya. Peristiwa kehilangan nyawa akibat lemas juga bukan kali pertama. Malah ada pengunjung mendakwa mereka seakan-akan diseru untuk turun bermain air. Apatah lagi tarikan banyaknya siput sungai seperti kepah, tijah, lala serta ketam di situ. Namun kisah-kisah misteri di situ tak pernah diendahkan sehingga mereka sendiri menerima musibah. Malah sebelum kejadian menimpa Nik Nur Fatin, terdapat 28 kes korban dilaporkan dari 1980 hingga 2011. Dah banyak korban ya. Meskipun
Lagun Kuala Semerak ni telah ditutup kepada orang ramai selepas kejadian tu. Namun nampaknya pengunjung tak serik dan menghiraukan notis amaran daripada pihak berkuasa tempatan. Baik, bercerita kisah sedih tu, kata Nabila, meskipun cemas apabila melihat sepupunya hilang daripada pandangan, dia masih tak berputus asa untuk menyelamatkan Nik Nur Fatin. Malah sanggup menyelam bagi mencari remaja tu. Ketika menyelam, Nabila memberitahu dia ternampak 2 lembaga putih yang memegang dan menarik kepala dan kaki Nik Nur Fatin ke dasar sebelum ia hilang dari pandangan. Masya Allah. Saya cuba menyelam untuk cari sepupu sebelum ternampak 2 lembaga putih menariknya di bahagian kepala dan kaki, katanya. Saya tak tahu apakah benda tu kerana kejadian berlaku terlalu pantas, katanya. Nabila memberitahu dia sendiri tak ingat apa terjadi selepas tu kerana dia sendiri bertarung nyawa untuk menyelamatkan diri dan mujur berjaya diselamatkan. Pun begitu, katanya, dia ditempatkan di unit rawatan rapi iaitu ICU Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, selama 4 hari berikutan air memenuhi ruang paru-parunya ketika cuba menyelamatkan diri. Sehingga ke hari ini, saya trauma apabila mengenangkan kejadian, apatah lagi melihat sepupu saya tenggelam dan tak berjaya diselamatkan oleh orang awam. Perkelahan yang sepatutnya menjadi kenangan indah kami sekeluarga bertukar mimpi ngeri yang menghantui sehingga ke hari ini, ujarnya. Traumanya tak berhenti di situ, kata Nabila. Apabila selepas dibenarkan pulang, dia ni kan sering merasa tidak tenteram, seperti diperhatikan seseorang, kata Nabila. Tak cukup dengan itu, kata gadis berusia 23 tahun ni, setiap kali sebelum tidur, dia merasai ada kelibat hitam yang berlegar-legar di atas kepalanya, sehingga membuatkan dia tak boleh melelapkan mata. Pada awalnya saya fikir ia hanyalah perasaan saya, tapi lama-kelamaan ia semakin menakutkan dan setiap malam akan ada benda hitam di atas kepala saya. Sehinggalah keluarga bawa saya berjumpa seorang ustaz. Dia memberitahu ada benda yang mengikut saya. Alhamdulillah, ia berjaya dibuang dan tak mengganggu saya lagi, ujarnya. Nabila menasihati orang ramai yang berkunjung ke lagun tu supaya berhati-hati kerana mereka boleh menerima musibah yang tak disangka-sangka jika terleka dengan keadaan sekeliling. Bagaimanapun, sebagai umat Islam, kita harus percaya hidup dan mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya Dia sajalah lebih mengetahui segala-galanya selain apa yang berlaku itu sekadar penyebabnya saja. Sekian. Terima kasih.